Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka ketika itu, itulah bermulanya namanya kerajaan Bani Umayyah. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Aja Share Channel. Pada yang baru sahaja melewati channel ini, jangan lupa subscribe, like and share. Dan jangan lupa tolong tekan butang loceng agar tak ketinggalan segala PDPR dan tutorial dan juga video-video yang menarik dalam channel ini. Untuk pertemuan PDPR pada kali ini, saya akan kongsikan PDPR Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor bagi subjek Darjah Khas, subjek Sirah bab yang pertama bertajuk Kerajaan Bani Umayyah. Jom. Kerajaan Bani Umayyah ialah sebuah kerajaan yang ditubuhkan pada tahun 41 Hijrah bersamaan dengan 661 Masihi, iaitu selepas berakhirnya pemerintahan Khulafa' Ar-Rashidin. Bani Umayyah ini ialah suatu gelaran yang dikaitkan dengan Umayyah bin Abdul Syams, iaitu datuk kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, pengasas kerajaan tersebut. Bermulanya kerajaan Bani Umayyah ini bermula dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Inilah pengasas dia bermulanya. Kalau kita sedia maklum, selepas kewafatan Nabi SAW, kerajaan Islam pada masa itu diterajui oleh zaman pemerintahan Khulafa' Ar-Rashidin. Ada 4 orang khalifah. Yang pertama bermula dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan yang berakhir dengan Saidina Ali bin Abu Talib. Sekarang nak cerita pasal Muawiyah ni. Muawiyah ini adalah seorang pemimpin Quraisy yang berpengaruh dan terkenal sebagai hartawan Quraisy kerana beliau ni memiliki harta yang sangat banyak. Kita tengok bagaimana Muawiyah ini sangat banyak hartanya dan juga terkenal. Kemudian kita pergi pada proses macam mana bermulanya penubuhan kerajaan Bani Umayyah ni. Pada tahun 35 Hijrah, kota Madinah ini menjadi ibu negara Islam. Telah dilanda krisis politik yang hebat sehingga mencetuskan pemberontakan menentang kerajaan. Masa itu bermulanya krisis politik yang mana bermulanya proses menentang kerajaan. Ini bermula yang mana berakhirnya dengan kematian Khalifah Uthman bin Affan, dibunuh oleh pemberontak. Jadi sekarang ni apabila Khalifah Uthman ini wafat, untuk menggantikan beliau, umat Islam telah melantik Sayyidina Ali bin Abi Talib menjadi khalifah yang baru. Sayyidina Ali, kalau kita sudah maklum, beliau merupakan menantu kepada Rasulullah SAW. Pelantikan tersebut tidak dipersetujui oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini seorang lagi ni. Dia tak setuju. Yang maksud tu ketika itu, Muawiyah ini merupakan gubernur di Syam. Beliau tidak memberi bai'ah. Bai'ah ni sokongan. Dia tidak memberi bai'ah kepada Sayyidina Ali. Jadi oleh kerana itu, Sayyidina Ali terus memecat Muawiyah ini daripada jawatan gubernur. Sejak itu, timbullah pertentangan terbuka antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali sehingga membawa kepada peperangan saudara di antara kedua-dua belah pihak. Dah bergaduh pula jadi peperangan saudara, dah makin besar, dah keadaan tak selamat. Untuk memperkuatkan kedudukannya, Muawiyah ni dia buat apa? Dia pujuk pula sahabat-sahabat Nabi supaya menyebelahi dia bagi menentang Sayyidina Ali. Dia katakan usaha beliau itu berjaya. Antara sahabat-sahabatnya ialah Amru bin Al-As, sahabat Nabi. Beliau ini menyokong Muawiyah untuk menentang Sayyidina Ali bin Abi Talib. Bila keadaan itu berlaku, ada sekumpulan masyarakat Islam ni cuba menyalahkan ketiga-tiga tokoh tersebut. Dia menyalahkan mereka ini sebagai punca berlakunya perpecahan umat. Mereka ini tubuhkan satu pula. Jadi diorang ni pula menyubuhkan satu pakatan sulit yang dinamakan sebagai Khawarij.
Antara rancangan yang diatur mereka ialah cuba untuk membunuh Saidina Ali, Muawiyah dan juga bin al-As. Tetapi yang menjadi bunuh hanyalah Saidina Ali sahaja. Manakala Amru al-As dengan Muawiyah bin Abu Sufyan ini terselamat dalam cubaan tersebut. Sebab wafat Saidina Ali selepas dibunuh, untuk menggantikan Saidina Ali, para penyokong baginda telah melantik Hasan bin Ali. Hasan bin Ali ini adalah anak kepada Saidina Ali yang juga cucu kepada Rasulullah SAW untuk menggantikan Saidina Ali sebagai pemerintah. Tapi apa yang berlaku setelah beberapa bulan, Saidina Hasan ni melihat keadaan itu amat tidak selamat, negara yang tidak selamat. Jadi apa dia buat? Dia tak sanggup tengok perpecahan. Apa yang dia buat? Pada tahun 41 Hijrah bersamaan dengan 661 Masihi, baginda mengambil keputusan untuk menyerahkan jawatan khalifah itu kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka ketika itulah bermulanya namanya kerajaan Bani Umayyah. Okey, baik. Kita tahu bagaimana tadi kita bagaimana bermulanya kerajaan Bani Umayyah, bagaimana wafatnya Saidina Ali, bagaimana wafatnya Saidina Uthman, bagaimana gerakan-gerakan menentang Saidina Ali, bagaimana tercetusnya puak Khawarij. Sekarang ni kita pergi pula pada zaman bermulanya zaman. Kita sekarang nak cerita pasal zaman bermulanya kerajaan Bani Umayyah. Nak tahu tak? Nak tahu? Okey, jom kita tengok. Okey, baik. Khalifah yang memerintah. Ini sekarang saya ceritakan ada 14 orang. Ada 14 khalifah. Ada 3 zaman. Pada zaman permulaan, pada zaman pertengahan dan yang zaman yang kejatuhan. 3 ingat. Kalau anak-anak murid kena ingat ada 3 ni. Zaman permulaan, zaman pertengahan dan zaman kejatuhan. Bagaimana bermulanya zaman kerajaan Umayyah, bagaimana pertengahan pada zaman kerajaan Bani Umayyah, dan bagaimana siapa zaman yang berada dalam zaman kejatuhan kerajaan Bani Umayyah. Okey. Kerajaan Bani Umayyah diperintah oleh 14 orang khalifah. Kerajaan ini terbahagi kepada 3 peringkat. Yang pertama peringkat awal yang saya kata tadi, yang kedua peringkat pertengahan dan yang ketiga adalah peringkat akhir yang mana peringkat zaman kejatuhan kerajaan Bani Umayyah. Okey, khalifah kerajaan Bani Umayyah ini pada peringkat awalnya. Kita cerita mula-mula, kita cerita siapa orang-orang yang terlibat, siapakah khalifah-khalifah yang berada pada zaman awal kerajaan Bani Umayyah. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 hingga 44 Hijrah bersamaan dengan 660 hingga 680 Masihi. Kemudian digantikan dengan Yazid bin Muawiyah pada zaman 43 hingga 47 Hijrah bersamaan dengan 680 hingga 684 Masihi. Dan yang ketiga Muawiyah bin Yazid. 47 Hijrah hingga 684 Masihi. Kalau kita tengok antara salah silah kerajaan ini, kalau kita lihat, bayangkan mereka ini adalah anak beranak. Contohnya sekarang Muawiyah kemudian digantikan oleh Yazid. Yazid tu anak Muawiyah. Kemudian Muawiyah bin Yazid, anak kepada Yazid. Nampak tak? Bagaimana keadaan. Kenapa kerajaan kerajaan Umayyah ini kerajaan yang banyak masalah? Sebab apa? Bermula dengan zaman bapaknya, kemudian pergi kepada zaman anaknya, cucunya dan kaum kerabatnya. Jadi ini menyebabkan rakyat menjadi marah. Nanti saya akan kupaskan benda ini dalam tajuk akan datang. Okey, seterusnya yang keempat adalah Marwan bin Al-Hakim 43 hingga 44 Hijrah. Bersama dengan 684 hingga 685 Masihi. Diakhiri dengan Abdul Malik bin Marwan iaitu pada tahun 44 hingga 69 Hijrah bersamaan dengan 685 hingga 705 Masihi. Itu pada zaman permulaan kerajaan Bani Umayyah itu ada 5 orang. Kena ingat, kalau anak-anak murid kena ingat ni, 5 orang ini adalah 5 khalifah yang bermula pada zaman kerajaan Bani Umayyah. Kemudian kita pergi pula kepada zaman pertengahan. Ini dikira sebagai zaman kemuncak. Zaman kemuncak. Masa ini kita nampak banyaknya kerajaan, banyaknya khalifah-khalifah. Ada khalifah yang baik, ada khalifah yang tidak baik. Ini khalifah-khalifah yang baik. Antara yang terkenal, Umar bin Abdul Aziz. Siapa tak kenal Umar bin Abdul Aziz? Seorang khalifah yang dermawan, yang tegas dan sebagainya. Itu adalah khalifah yang bermula pada zaman pertengahan. Okey, kita pergi Yang pertama adalah Al-Walid bin Abdul Malik, iaitu pada tahun 69 hingga 79 Hijrah
bersamaan dengan 705 hingga 715 Masihi. Yang kedua, Sulaiman bin Abdul Malik 79 hingga 81 Hijrah bersamaan dengan 715 hingga 717 Masihi. Dan yang ketiga, Umar bin Abdul Aziz. Ini antara khalifah yang terkenal lah pada zaman kerajaan Bani Umayyah. Yang memiliki sikap yang tegas, memiliki sikap yang dermawan. Inilah zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nanti kita akan kupas dalam tajuk akan datang. Okey. 81 Hijrah hingga 700 bersamaan hingga 84 Hijrah bersamaan dengan 717 hingga 720 Masihi. Dan yang terakhir adalah Yazid bin Abdul Malik. 84 hingga 88 Hijrah bersamaan dengan 720 hingga 724 Masihi. Kalau kita lihat ni, pemerintahan pada peringkat kedua tersebut dikatakan telah berjaya mencapai kemajuan. Masa itulah bermulanya zaman kegemilangan kerajaan Bani Umayyah, yang mana mereka sudah membuat satu persiapan, banyaknya pembinaan hospitality, banyaknya bagaimana mereka ini merangka peparitan, ada sekolah, ada peparitan, ada universiti, ada hospital dan sebagainya. Zaman inilah bermulanya bermulanya zaman kemajuan kerajaan Bani Umayyah. Bermula pada tahun 88 Hijrah bersamaan dengan 724 Masihi, kerajaan Bani Umayyah ini mula menampakkan tanda-tanda kejatuhan. Ni zaman-zaman itu kegemilangan dah berlalu. Zaman 88 Hijrah bersamaan dengan 724 Masihi, masa itulah bermulanya nampak kejatuhan kerajaan Bani Umayyah. 4 orang khalifah ini yang berada pada zaman kegemilangan itu berjaya menaikkan kerajaan Bani Umayyah sehingga ke peringkat dunia. Tetapi bila mana pada tahun 88 Hijrah, inilah bermulanya kejatuhan kerajaan Bani Umayyah. Dapat 5 orang khalifah yang berada pada zaman kejatuhan ini. Yang pertama adalah Hisham bin Abdul Malik, iaitu pada tahun 88 hingga 107 Hijrah bersamaan dengan 724 hingga 743 Masihi. Yang kedua, Al-Walid bin Yazid 107 hingga 18 Hijrah bersamaan dengan 743 hingga 744 Masihi. Dan yang ketiga, Yazid bin Al-Walid 108 Hijrah bersamaan dengan 744 Masihi. Ibrahim bin Al-Walid 108 Hijrah hingga 744 Masihi. Dan diakhiri dengan Marwan bin Muhammad 108 hingga 113 Hijrah bersamaan 744 hingga 750 Masihi. Terusnya, kerajaan ini jatuh pada tahun 113 Hijrah bersamaan dengan 750 Masihi. Catatan-catatan sejarah menunjukkan bahawa cara pelantikan khalifah yang diamalkan oleh kerajaan Bani Umayyah ini tidak mengikut seperti yang telah dibuat oleh Khulafa' Rashidin. Kalau kita sedia maklum, berzaman Khalifah Khulafa' Rashidin, masa itu mereka menjalankan pemerintahan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Cara pelantikan juga melalui majlis syura, mengajak rakyat berkumpul dan memilih siapakah yang layak untuk menggantikan jawatan-jawatan apabila seorang itu wafat atau seorang itu meninggalkan jawatan. Jadi sekarang ni apa yang berlaku berbanding dengan kerajaan Bani Umayyah ni, kalau kita lihat mereka ini melantik menggantikan khalifah yang telah pun meninggal ini dengan anak cucu dia, kaum kerabat. Mungkin kali ini ayah dia, kemudian anak dia, kemudian anak dia meninggal, cucunya, kemudian cucunya meninggal, sanak saudara, kaum kerabat. Yang semua ni daripada kalau kita kadang panggil kroni. Dia punya kroni-kroni ni yang memegang jawatan-jawatan dan penting dalam kerajaan. Itulah antara sebab utama kenapa rakyat menolak kerajaan Bani Umayyah ini. Sebab banyaknya kepincangan-kepincangan, ketidakadilan yang berlaku dalam kerajaan Bani Umayyah ini. Yang mana sepatutnya ramai lagi yang berkebolehan, ramai lagi yang berpotensi yang boleh dijadikan pemimpin, tapi mereka mengambil keputusan untuk melantik anak dan cucu kaum kerabat mereka untuk memegang jawatan-jawatan yang penting dalam kerajaan. Tengok sini pun khalifah dipilih daripada kalangan keluarga mereka yang memerintah dan langsung tidak melibatkan rakyat jelata. Sehingga kan apabila ada rakyat jelata yang memberontak, yang nakkan keadilan, mereka ini ditolak habis-habisan. Dihukum, bunuh dan sebagainya. Itulah antara kepincangan-kepincangan. Masalah yang berlaku dalam kerajaan Bani Umayyah. Jadi itu sahaja untuk perkongsian pada kali ini. Sedikit pengenalan bagaimana bermulanya kerajaan Bani Umayyah. Selepas ini saya akan kongsikan dalam PDPR akan datang, saya akan kongsikan
Bagaimana perbandingan antara kerajaan Bani Umayyah dan juga kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin. Saya akan bincangkan secara teliti, saya akan kongsikan secara detail perbezaan antara kedua-dua zaman ini. Jangan lupa tolong subscribe, like and share dan kongsikan kepada kawan-kawan. Kalau ada kawan-kawan yang nakkan PDPR menarik, bolehlah lawati channel ini dan jangan lupa tolong tekan butang loceng supaya anda semua tidak ketinggalan segala PDPR, segala tutorial, video-video yang menarik dalam channel ini. Semoga ia mendapat keberkatan, semoga ia mendapat kebaikan untuk semua. Oleh itu, Assalamualaikum.